Baiklah, untuk mengetahui laporan berita semasa di Sarawak, kita terus sahaja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Selamat petang dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dengan perkembangan COVID-19. 3 daerah iaitu Tanjung Manis, Bintulu dan Serian yang sebelum ini berstatus zon kuning diisytiharkan sebagai zon hijau hari ini selepas 14 hari tiada kes COVID-19 dilaporkan. Perkara itu dimaklumkan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media di Kuching. Ini menjadikan jumlah daerah berstatus kuning setakat hari ini sebanyak 3 buah, manakala daerah berstatus zon hijau sebanyak 37 buah daerah. Sementara itu, tiada kes baharu positif COVID-19 direkodkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negeri ini kekal 555 kes. Hari ini juga menyaksikan 11 kes pesakit dalam siasatan PUI direkodkan, manakala 9 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Dalam pada itu, sebanyak 3,328 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima oleh 28,000 pejabat polis daerah di negeri ini, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 130,466 permohonan. Daripada jumlah itu, sebanyak 120,455 telah diluluskan dan 10,011 permohonan ditolak. Majlis Islam Sarawak memutuskan untuk menambah jumlah jemaah solat Jumaat dan solat 5 waktu di masjid dan surau sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, penambahan jumlah jemaah bagi solat Jumaat adalah bermula 12 Jun ini, manakala bagi solat 5 waktu bermula esok. Jelasnya kehadiran jemaah yang dibenarkan adalah mengikut grade masjid dan surau. Bagi masjid negeri, seramai 100 orang jemaah dibenarkan bagi solat Jumaat, manakala solat 5 waktu adalah seramai 40 orang. Untuk masjid bahagian, daerah dan daerah kecil pula, solat Jumaat dibenarkan seramai 50 orang dan 40 orang untuk solat 5 waktu. Masjid Karya pula dibenarkan seramai 40 orang untuk solat Jumaat dan solat 5 waktu. Bagi surau, berjumaat pula, 40 orang jemaah dibenarkan untuk solat Jumaat, manakala 20 orang dibenarkan untuk solat 5 waktu. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Misnu berkata, Jabatan Agama Islam akan mengeluarkan garis panduan pengimarahan masjid dan surau semasa dan selepas tamat PKPP di seluruh negeri. Beliau berharap umat Islam di negeri ini dapat mematuhi garis panduan yang ditetapkan demi memastikan penularan wabak COVID-19 berakhir agar dapat kembali kepada hidupan yang normal. Susulan penambahan jumlah jemaah solat Jumaat dan solat 5 waktu di masjid dan surau, Mufti Negeri Datuk Haji Kipli Haji Yassin menasihatkan umat Islam agar sentiasa mematuhi garisan panduan pengimarahan masjid atau surau selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Tempoh pembukaan masjid dan surau adalah 1 jam sebelum azan dan hendaklah ditutup sejurus selepas selesai doa dibacakan. Para jemaah dinasihatkan untuk mengambil wuduk di rumah, membawa kelengkapan solat sendiri, menggunakan pelitup mulut, mendaftar butiran peribadi dalam buku rekod khas yang disediakan dan terus pulang sejurus selepas selesai solat dan doa. Tambah Datuk Haji Kipli, warga emas yang berisiko terhadap jangkitan COVID-19 dan kanak-kanak yang berumur 15 tahun ke bawah adalah dinasihat tidak hadir ke masjid dan surau. Sementara itu, kelas pengajian tetap antara Maghrib dan Isyak boleh dijalankan dengan syarat mematuhi penjarakan sosial dan hendaklah ditamatkan sebaik sahaja masuk waktu Isyak. Mana-mana aktiviti pengimarahan lain adalah tidak dibenarkan seperti kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya. Beliau juga mengingatkan Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid dan Surau sentiasa melakukan disinfeksi ruang solat, tandas, tempat wuduk dan kawasan sekitarnya sebelum dan selepas solat di samping melaksanakan garis panduan lain yang ditetapkan. Visi Sarawak dalam memperhebatkan industri digital 3 tahun lepas dilihat satu langkah yang tepat. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Sameon berkata, dalam tempoh pandemik COVID-19 yang melanda negara kini, platform tersebut telah membantu pelbagai sektor meneruskan operasi perniagaan masing-masing.
Jelasnya dengan adanya pelbagai platform digital, penduduk di negeri ini mampu menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerusi aplikasi pemudah cara yang dibangunkan melalui dalam talian. Sebab mereka dah biasa dengan amalan menggunakan teknologi digital, membuat pesanan, makanan dan sebagainya. Bukan sesuatu yang baru untuk mereka. Dato' Ahmad Jaul ditemui pemberita RTM semasa menyaksikan raptai rancangan khas bersempena sambutan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong di RTM Kuching. Rancangan khas itu akan disiarkan secara langsung pada pukul 10 malam ini di saluran TV1. Siaran khas ini juga bakal memaparkan amanat khas pemimpin-pemimpin Sarawak melalui digital. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Terus amalkan kebiasaan baharu dengan kerap membasuh tangan, pastikan penjarakan fizikal dan guna pelitup separuh muka ketika berada di kawasan umum. Baik, kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan, Lela.